Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Bersua kembali bersama Cikgu Badariah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kita masih menggunakan tema 7, Indahnya Warisan Kita, Unit 21, Indahnya Budaya Kita, dan tajuk kita pada hari ini, permainan tradisional masyarakat kita. Okey. Seperti biasalah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita dan aktiviti kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita pada pagi ini 3.5. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Okey. Manakala standard pembelajaran kita pada pagi ini 3.5.2. Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Ini kita nak buat nanti ya. Kita cari maklumat, kita tukarkan maklumat itu kepada bentuk grafik. Baiklah, kita lihat objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Okey. Dan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan murid-murid pada pagi ini, murid boleh mencatat maklumat dalam bentuk grafik, iaitu murid-murid dikendaki menukarkan maklumat yang dibaca dalam bentuk grafik. Okey? Jadi, kita lihat bagaimanakah aktiviti kita pada pagi ini. Ya, anak-anak dikendaki buka buku teks halaman 121. Jadi kita lihat apakah yang perlu kamu lakukan ya. Iaitu halaman 121 ni. Okey, kamu dikendaki membaca dan memahami petikan. Okey, ni petikan ini ada 3 penggan. Penggan 1, penggan kedua, penggan ketiga. Kemudian, daripada bahan yang telah dibaca, yang telah kamu faham, kamu dikendaki mencatat maklumat yang penting untuk dipindahkan dalam bentuk grafik. Okey? Ini dalam bentuk penggan, jadi kamu tukarkan dia dalam bentuk grafik. Seterusnya, apakah maklumat yang perlu kamu cari daripada yang bahan dibaca itu untuk ditukarkan kepada bentuk grafik? Okey? Jadi maklumat yang perlu kamu cari, yang pertama ialah jenis permainan tradisional mengikut kaum. Okey, baca petikan tu nanti, ada berapa kaum di situ? Ya, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Apakah permainan kaum-kaum tersebut? Iaitu cikgu dah bagi dah ni. Galah panjang, yoyo Cina, kabadi. Okey? Jadi daripada maklumat yang kamu baca tersebut, kamu kena cari ciri-ciri permainan tersebut dan ditukarkan dalam bentuk grafik nanti. Apakah ciri-cirinya? Okey, ciri-cirinya jumlah pemain, cara menentukan pemenang. Okey? Jadi daripada maklumat tersebut nanti kamu tukarkan dia dalam bentuk grafik. Faham anak-anak? Okey. Baiklah, murid-murid, kita lihat penggan pertama. Yang perlu kita cari maklumat untuk ditukarkan kepada bahan grafik ya. Di sini penggan pertama, tajuknya di sini ialah permainan tradisional masyarakat kita. Jadi kita baca dulu petikan ini bersama-sama. Galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai toy dan coh. Dalam permainan ini ada 2 pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan.
Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Saya rasa anak-anak pernah bermain situasi permainan tradisional galah panjang ini ya, seperti ini ya, seperti dalam gambar gajah ini. Jadi murid-murid dikendaki mencari maklumat di dalam ini dan tukarkan dia dalam bentuk grafik. Baik, kita cari maklumat yang kita nak tukarkan dalam bentuk grafik ini bersama-sama. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, iaitu jenis permainan dan ciri-ciri yang perlu kita cari. Jadi kita lihat di sini, apakah yang perlu kita cari dalam penggai ini untuk ditukarkan kepada grafik. Okey. Yang pertama, iaitu ini adalah sejenis permainan galah panjang, iaitu permainan masyarakat Melayu. Okey. Lepas tu kita ciri-cirinya pula bagaimana? Iaitu ada 2 pasukan, 1 pasukan penyerang dan 1 pasukan bertahan. Ini adalah ciri-cirinya yang pertama. Yang kedua, peserta. Pesertanya sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Dan bagaimana cara menentukan kemenangan? Okay, cara menentukan kemenangan, ini cara dia. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan penamat. Maksudnya dia balik semula kepada garisan permulaan. Okay, itu dikira pemenang. Jadi ciri-ciri yang cikgu gariskan ini kamu dikendaki tukarkan dia ke dalam bentuk grafik. Ini untuk penggai yang pertama. Boleh? Okay. Kita lihat penggai yang kedua. Penggai yang kedua nampak gambar ni. Okey. Iaitu masyarakat apa di sini? Kita baca bersama-sama. Yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 sehingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Seperti gambar ni lah. Okey. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Jadi ini adalah permainan tradisional masyarakat Cina. Ini murid-murid perlu mencari isi-isi untuk ditukarkan kepada bahan grafik. Apakah ciri-cirinya? Cikgu dah terang tadi kan? Iaitu jenis ni. Apa permainan dia? Iaitu yoyo Cina. Masyarakat siapa ni? Masyarakat Cina. Okey? Jadi kita lihat ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan. Itu ciri-ciri permainan ini. Memerlukan kedua belah tangan. Dan juga bagaimana untuk menggunakan dua belah tangan tu? Sebab kita nak putarkan yoyo tersebut. Faham? Itu ciri pertama. Yang kedua, yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Maksudnya dia putar berbagai cara, jadi boleh melahirkan aksi yang berbagai. Jadi anak-anak dikendaki
mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Itu adalah permainan yoyo untuk masyarakat Cina. Jadi bahan ini yang telah kita cari dalam petikan ini, kamu dikendaki tukarkannya dalam bentuk grafik. Nanti ya, boleh? Cikgu harap kamu boleh buat. Okey. Kita lihat perenggan yang ketiga. Baiklah, kita lihat perenggan yang ketiga, iaitu perenggan terakhir. Okey, perenggan ketiga ni kita baca bersama-sama. Kabaddi ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang, manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jadi, untuk menukarkan petikan yang kamu baca kepada bahan grafik, kita lihat sama-sama apakah ciri-ciri permainan tersebut. Okey. Jadi permainan ini adalah permainan kabaddi. Dimainkan oleh siapa? Masyarakat India. Okey, masyarakat India. Ciri-ciri pemain. Ciri-ciri permainan kabaddi ini. Yang pertama adalah pemainnya memerlukan dua pasukan. Permainan ini memerlukan dua pasukan. Setiap pasukan mesti ada 12 pemain, iaitu 7 pemain dan 5 pemain simpanan. Okey. Jadi dalam pasukan itu dalam permainan tersebut ada pasukan sebagai penyerang dan ada pasukan sebagai bertindak sebagai pihak lawan. Okey? Faham tu? Dan bagaimana untuk menentukan kemenangan permainan kabaddi ini? Iaitu mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jadi itulah ciri-ciri permainan tradisional kabaddi. Faham tu anak-anak? Jadi daripada bahan yang telah kita baca tadi sebanyak 3 perenggan tadi, jadi kita tukarkannya dalam bentuk grafik. Baiklah murid-murid, selepas kita baca petikan tadi dan kita bincangkan tadi, kita tukarkan maklumat tersebut dalam bentuk grafik. Okay, jadi tajuk utama tadi ialah permainan tradisional masyarakat Malaysia. Kita ada berapa masyarakat tadi? Ada 3. Apakah jenis permainannya? Kita dah baca tadi kan? Jadi kita lihat kat sini. Bagaimana kita tukarkan dalam bentuk grafik ini. Okay, yang pertama, masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu. Apakah permainannya tadi? Iaitu galah panjang. Okay. Yang kedua, masyarakat apa? India. Masyarakat India. Apakah permainannya? Kabaddi. Jadi nampak? Kita nak tukarkan dia dalam bentuk grafik. Apa yang kita baca dalam petikan tadi, inilah kita nak tukar dalam bentuk grafik. Yang ketiga, kaum Cina. Kaum Cina. Apakah permainannya? Yoyo Cina. Itu satu bahagian. Yang kedua tadi kita dah bincang tentang ciri-ciri permainan tersebut. Ciri-ciri permainan tersebut. Jadi kita lihat di sini. Apakah ciri-ciri permainan galah panjang? Yang pertama, okay, awak bulatkan di situ macam ni. Okay? Ada 2 pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain peserta. Okey? Dan yang ketiga, kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Itu cara pemenang galah panjang ditentukan.
Jadi inilah daripada perenggan tadi, tukarkan dia dalam bentuk grafik. Okey? Kita lihat pula ciri-ciri permainan kabadi. Nampak? Dimainkan oleh dua pasukan cikgu kita bincang tadi kan. Setiap pasukan ada 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Bagaimana ditentukan pemenang untuk permainan kabadi ni? Pasukan yang dapat mengumpul mata tertinggi dikira pemenang. Jadi ini adalah ciri-ciri permainan kabadi. Daripada bentuk perenggan tadi, kita tukarkannya dalam bentuk grafik. Faham tu? Kita lihat pula ciri permainan yoyo Cina. Okey, yang pertama ciri dia perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutar yoyo. Okey, itu ciri pertama. Yoyo diputarkan dengan lajunya dalam pelbagai aksi. Macam-macam cara boleh buat yoyo tersebut. Dan yang ketiga, pemain perlu mengimbangkan yoyo supaya tidak jatuh. Jadi, daripada petikan yang telah kita baca tadi, dalam bentuk perenggan, kita tukarkannya dalam bentuk grafik seperti yang cikgu terangkan ini. Cikgu harap murid-murid boleh menukarkannya dalam bentuk grafik. Faham tu? Jadi, sebagai latihan kamu, murid-murid dikendaki mencatat maklumat berdasarkan petikan dalam bentuk grafik. Maksudnya, kamu tukarkan bahan yang telah kita baca tadi seperti grafik yang cikgu bagi ini. Boleh, anak-anak? Boleh? Jadi, cikgu harap kamu faham apa yang dikatakan menukarkan maklumat dalam bentuk grafik. Okey, baiklah. Cikgu rasa sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan dengan sebaik mungkin seperti yang telah cikgu terangkan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain video PDPC. Semoga video-video ini dapat membantu murid-murid untuk melakukan PDPR di rumah. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat manfaat kepada murid-murid. Sekian, terima kasih.